Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson still in the same topic 7.1, the quantum theory of light. So this is the last part of 7.1 that is that has been investigated by the Einstein and also Louis de Broglie. That is wave particle duality. Wave particle duality means maksudnya ialah kita punya objek kita tu dia boleh bersifat sebagai partikel dan dia juga boleh bersifat sebagai wave. Dan untuk topik 7.1 ataupun dalam chapter 7 ini kita hanya fokus kepada light. Light. Electromagnetic radiation such as light. One of the electromagnetic wave is a light. It said to have wave properties because it exhibits the phenomena of diffraction and interference. So kenapa light termasuk dalam golongan wave? Kerana dia boleh menghasilkan fenomena diffraction dan interference yang mana telah dikaji oleh Thomas Young. Objects like marbles are said to have particle properties because they possess momentum and kinetic energy and can collide with each other. Kenapa sesuatu objek itu kita panggil partikel? Kerana bila kita kata partikel dia ada mass dan partikel itu dia sentiasa bergerak. Bila ada mass dan bergerak, partikel itu dikatakan mempunyai momentum dan kinetic energy sebab dia bergerak. Where the momentum we can calculate by using the equation of mass times velocity, while the kinetic energy we can calculate by using the equation of half mv square. Momentum kita dah belajar dah. Simbol dia ialah P, formula dia ialah mv. Manakala kinetic energy, formula dia ialah half mv square. Jadi melibatkan mass dan velocity. Momentum pun ada mass, ada velocity. Kinetic energy pun ada mass, ada velocity. Kenapa? Sebab bila kita kata partikel ada mass dan dia bergerak, dia ada velocity. Maka partikel dia ada momentum, dia ada kinetic energy. Okay? Tapi ada sesetengah objek itu dia boleh bersifat sebagai partikel dan dia juga boleh bersifat sebagai wave, di mana dia boleh mengalami wave phenomenon. Wave phenomenon, we have 4 wave phenomenons that are reflection, refraction, diffraction and interference. The most difficult to investigate of the wave phenomenon is diffraction and interference. Itu yang paling susah untuk dikaji. Jadi kalau kita boleh kaji fenomena diffraction and interference, maka kita katakan dia itu adalah wave. Itu yang masalah yang timbul semasa Isaac Newton kaji. Dia tak dapat nak buat satu eksperimen nak buktikan bahawa light itu adalah wave. Sebab dia tak boleh nak buat eksperimen yang proven that the light is wave. Maka bila datangnya Thomas Young, dia buat eksperimen Young's double slit experiment. Dia guna 2 coherent sources tu ialah double slit tu. Maka didapati cahaya kita menghasilkan pinggir cahaya cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. Jadi kalau dia guna specific colour, dia nampak colours tu lah. Dark and bright, alternately. Maka dikatakan bahawa cahaya boleh mengalami interference. Kesan daripada observation dia. Jadi bila cahaya boleh mengalami interference, cahaya ini bukan sahaja bersifat sebagai partikel yang asalnya dikatakan oleh Isaac Newton, tetapi cahaya juga adalah bersifat sebagai wave. Itu dia panggil duality. Dia boleh jadi wave, dia boleh bersifat sebagai wave, dia boleh bersifat sebagai partikel. In 1924, Louis de Broglie ataupun nama glamournya panggil de Broglie, a quantum physicist. Quantum is a packet of energy. Quantum ni ialah bungkusan tenaga. Is a specific values of energy. Itu quantum. Kalau continuous tu dia ada range. Ni tak ada range, dia very specific.
had put forward a hypothesis stating that all particle, dia kata all particle can exhibit wave characteristic. Itu yang Louis de Broglie punya statement. Dia punya postulate, dia kata semua zarah boleh memberikan karakteristik of wave. Fenomena of wave. Iaitu reflect, refract, diffract and interference. All particles can exhibit wave characteristic. However, it is experimentally difficult to show the wave characteristic of particle with a large mass. Cuma dia kata semua partikel boleh menunjukkan ciri-ciri wave. Jadi bila dia buat eksperimen, dia dapati bagi objek-objek yang mass dia besar, susah sikit nak tunjukkan dia punya karakteristik of wave. However, it is experimentally, bila dia buat eksperimen, difficult to show the wave characteristic of particle with large mass. Jadi bagi objek yang mass dia besar, kita tak nampak sangat yang dia tu boleh bersifat sebagai wave. Nak proof by eksperimen tu susah nak jadi. Tapi dia boleh. Dia juga boleh bersifat sebagai wave. Louis de Broglie predicted that the wave characteristic can be exhibited by light particle. Okay, dia pun keluarkan satu andaian. Dia kata bahawa the wave characteristic can be exhibited by light particle. The wave characteristic can be exhibited by light particle. Jadi bila dia pun buat andaian, kalau dia ambil satu partikel yang kecil, yang mass dia kecil, boleh tak dia tunjukkan bahawa partikel itu boleh menghasilkan the characteristic of wave. Jadi dia pun kaji pasal light. Light ni benda zarah yang paling kecil. For example, electron. Jadi dalam light, kalau ikut asalnya dikatakan light itu terhasil daripada high energetic electron. Jadi high energetic electron ni adalah partikel lah, sebab dia duduk dalam atom. Maka dia pun kaji, boleh tak light ni menghasilkan characteristic of wave. Maka he stated that the relationship between the momentum, particle ada momentum, wavelength ada pada wave, is as follow. Lambda equals to h over p. H2 is a Planck constant, P2 ialah momentum of particle. Dia dapat satu formula, Louis de Broglie ataupun de Broglie dapat formula yang menghubung kaitkan antara wavelength dengan momentum. Wavelength ada pada wave, momentum ada pada particle. Jadi ada relationship between particle and wave, iaitu lambda equals to h over p. Daripada mana sebenarnya formula tu dia dapat? Okay, dalam Einstein equation yang kita belajar dalam tajuk nuclear physics, Einstein kata the nuclear energy can be calculated by the equation of E equals to mc square. Dan dalam quantum ni pula kan, bila Max Planck kaji, dia kata the energy of particle tu kita boleh kira juga menggunakan formula HF. The quantum energy, quantum ni dimulai oleh Max Planck. The quantum energy is directly proportional to the frequency of the wave. Jadi dia keluarlah formula E equals to HF, where H is the Planck constant. Sebab Planck yang orang pertama yang keluarkan statement, the energy, quantum of energy is directly proportional to the frequency of the wave. Jadi dua-dua ni adalah melibatkan energy of particle. Maka kalau kita samakan dua-dua energi ni, dia akan jadi mc square sama dengan HF. Dan F itu ialah frekuensi. Dan apa yang cikgu dah bagi tahu, dalam wave kita boleh kira speed of wave guna formula V equals to F lambda. Yang mana kalau kita nak kira frekuensi of the wave, formula kita akan jadi V over lambda. Okay, sekarang ni dalam kajian yang dia buat ni, dia fokus kepada light. Sebab light tu very small particle. Maka mudah dia nak proof boleh tak light itu mengalami karakteristik of wave. Sebab dia kata kalau objek besar susah nak kaji, tapi boleh. Lebih baik, lebih mudah kalau kita kaji untuk
objek yang kecil. Jadi dia kaji pasal light. Bila light ada speed dia sendiri, nama dia speed of light. Jadi bila speed of light, kita tak guna simbol dia V, kita guna simbol dia ialah C. Ini simbol speed of light. C ni ialah simbol khusus untuk speed of light. Jadi bila kita kaji light, speed kita panggil speed of light, simbol dia ialah C. Jadi kalau cikgu masukkan balik dalam formula tadi, dia akan jadi H C over lambda. Jadi kalau cikgu nak cari lambda, dia akan jadi macam mana? So lambda akan jadi H C over MC square. Jadi kita ada C dekat atas, kita ada C square kat bawah. Kita boleh cancel satu C. Maka kita dapatlah satu formula yang menghubungkan antara lambda yang ada pada wave, mana-mana wave kita boleh measure dia punya lambda, dan kita relatekan dengan partikel, yang mana bila kita kata partikel dia ada momentum MC. MC tu C tu ialah speed of light. Jadi bila speed darab dengan mass, dia adalah momentum. Momentum ialah the product between mass and speed. Itulah dapatnya formula lambda equals to H over P daripada konsep of energy itulah. Okey. Jadi H tu ialah Planck constant. Bila constant, maka nilai dia tak berubah. Berapa nilai Planck constant? 6.63 10-34 joule second. The greater the amount of particle, the greater the momentum of particle, the shorter the wavelength. Kenapa? Sebab daripada formula kita, relationship between lambda dengan P, momentum tu adalah inversely proportional. Jadi bila momentum dia besar, maknanya P ni besar, maka bila kita kata inverse, lambda dia jadi kecil. Lambda kecil tu lambda pendek lah, shorter wavelength. Since the value of the momentum of particle can be determined by P equals to mv, the following formula can also be obtained. Di formula yang cikgu tulis tadi lah, lambda equals to H over P, dan P tu ialah M darab dengan V. Cuma V di situ kita spesifik pada speed of light. Since the value of H is very small, kan, 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Negatif 34 tu sangat kecil lah, kan. Particle of a larger mass will have de Broglie wavelength which are too short to be detected. Therefore, the wave characteristic cannot be observed. Itu yang dia boleh buat, yang dia katakan, de Broglie kata, semua partikel dia menunjukkan sifat ciri karakteristik of wave. Cuma bagi objek-objek yang besar, yang mass dia besar, karakteristik of wave dia tak berapa nak nampak sangat. Susah kita nak kaji. Kenapa? Kerana ini lah, daripada formula lambda sama dengan H over mv, kan. Bagi H ni nilai dia sangat kecil, 6.63 kali 10 negatif 34 joule second. Negatif 34 tu kecil sangat. Jadi bila objek kita tu, mass dia tu besar, kan, M ni besar. Bila M dia besar, apa jadi dengan lambda? Lambda dengan M tu dia inversely proportional. Bila M besar, maka lambda tu lagi kecil. Dan disebabkan oleh kerana nilai Planck constant tu dah kecil, maka nilai lambda kita sangat-sangat kecil. Lambda kita punya H tu kecil dah, tambah pula dengan M yang besar, partikel yang mass dia besar. Bila kita divide dengan satu nilai, bila kita divide dengan satu nilai yang sangat besar, dia akan dapat nilai yang sangat kecil. Maka lambda kita akan jadi sangat-sangat kecil. Jadi bila lambda sangat kecil, susahlah kita nak measure the wavelength bagi partikel yang mass dia besar. Sebab tu dia kata bila partikel yang mass dia besar, susah kita nak kaji the characteristic of the wave. Okay, in 1927, the presence of wave properties. Semua kaji pasal wave dan dia merujuk kepada light. The presence of wave properties of electron. Elektron, asalnya elektron ni partikel ni, tapi dia dah dapat kaji yang elektron tu boleh bersifat sebagai wave.
wave property of electron was confirmed through electron diffraction experiment. Jadi dia dapat buat satu eksperimen kepada elektron yang asalnya elektron tu partikel, tapi elektron tu boleh mengalami diffraction. Jadi bila diffraction, dia menghasilkan kawasan cerah gelap kalau kita kaji guna cahaya. Jadi kalau kita nampak cerah gelap itu menunjukkan adanya diffraction of wave berlaku. Jadi bila kita kaji tu kepada elektron yang asalnya elektron tu adalah partikel, tapi dapat result cerah gelap menunjukkan ada diffraction of elektron berlaku, maka elektron itu juga menunjukkan karakteristik of wave walaupun asalnya dia adalah partikel. Photograph 7.2 shows the diffraction pattern of electrons through a thin layer of a graphite. So nampak tak jaluran-jaluran dia. Ni cerah kat sini. Kan? Lepas tu dia gelap sikit, lepas tu dia cerah balik. Jadi kita nampaklah ada garisan-garisan cahaya yang cerah dan gelap berselang-seli. Cerah dan gelap berselang-seli. Jadi cerah dan gelap itu kesan daripada diffraction of wave. Tapi wave yang kita kaji sekarang ni, kita bukan kaji pasal wave, kita kaji kepada elektron. Jadi elektron tu menunjukkan ciri wave. This pattern resemble the light diffraction pattern through an aperture as shown in diagram 7.3. Light diffraction pattern. Tadi kita kaji untuk elektron. Jadi kalau kita kaji pula kepada light, kita akan nampak light diffraction pattern through an aperture. Aperture ni ialah satu bukaan. Nak mengkaji tentang fenomena diffraction, dia kena ada satu celah yang sangat sempit, ataupun celah tu dipanggil gap, celah tu dipanggil slit, celah tu dipanggil aperture. Mana-manalah aperture as shown in diagram 7.3. So kesannya this confirm the Broglie's hypothesis, yang dia kata bahawa sesuatu partikel itu boleh mempunyai karakteristik of wave. Jadi 7.3 ni kita tengok diffraction pattern of red laser light through an aperture. Bila kita lalukan satu cahaya laser ni dia warna merah kepada satu celah yang sangat kecil, kita nampak macam ada round gegelang. Cerah gelap, merah gelap. Itu menunjukkan adanya kesan diffraction yang berlaku. Tetapi yang kita kaji ni ialah red laser, yang mana laser itu adalah light, maka confirm light itu boleh mengalami diffraction, confirm light itu adalah wave, bercirikan wave. Okay, the de Broglie wavelength of an electron beam is approximately 1,000 to 10,000 times shorter compared to the wavelength of light. Jadi bila dia kaji, de Broglie kaji antara elektron dengan light, wavelength elektron ni sangat kecil, sangat pendek, antara 1,000 hingga 10,000 kali ganda lebih kecil, lebih pendek berbanding wavelength of light. Wavelength of electron beam, electron is approximately 1,000 to 10,000 times shorter compared to the wavelength of light. This property is very important for higher magnification of electron microscope. Jadi bila dia boleh tengok sehinggalah wavelength yang sangat kecil, maka kita boleh nampak zarah yang paling kecil dengan very clear. A comparison between the image produced by an optical microscope and electron microscope is shown in photograph 7.4. Okay. Jadi yang ni yang mikroskop yang kita duk biasa guna dalam makmal biologi lah. Image of red blood cells under an optical microscope. Ini yang kita biasa guna. Kita nampak sel darah merah tu macam titik merah macam tu lah. Tapi bila kita guna elektron mikroskop, yang mana elektron ni wavelength dia asalnya dia partikel, tapi bila dia bercirikan wave, dia ada wavelength. Wavelength of electron sangat kecil berbanding wavelength of light. Maka bila lagi kecil wavelength dia boleh mengkaji partikel yang sangat kecil, sehingga kita nampak sel darah merah tu very clear. Ni sel darah merah juga, tapi untuk satu sel darah merah tu kita nampak apa benda yang ada dalam tu pula. Kalau kita guna optical microscope biasa, kita nampak sel darah merah tu merah bulat-bulat macam tu je. Tapi ni kita nampak lagi clear. Image of red blood cell under electron microscope. Electron microscope ni dia akan tengok zarah sangat kecil.
Lebih kecil daripada nano. Nano ni 10^9. Lagi kecil. Partikel tu dia boleh nampak. Dia boleh besarkan image dia. Itu specialnya elektron mikroskop. Electron are said to have wave particle duality. Elektron ni said have wave particle duality because they exhibit the property of both particle and wave. Dia bersifat dua-dua lah. Elektron ni particle pun boleh, wave pun boleh. Light also possess both wave and particle properties. Rupa-rupanya bukan elektron sahaja, light pun serupa juga. Light pun boleh menunjukkan kedua-dua ciri, iaitu particle dan juga wave. Light Therefore, light and electron are said to have wave particle duality. Dia boleh bersifat kedua-duanya sekali, particle dan wave. This duality is also found in all kinds of radiation in the electromagnetic wave spectrum, as well as in subatomic particle like proton and neutron. Maksudnya bukan dia limit kepada elektron dan light sahaja. Semua partikel lain pun boleh mengalami particle and wave duality ni. Termasuklah semua electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum ni kita ada 7 tu kan, daripada gamma ray sampai radio wave. Kesemuanya boleh bersifat sebagai particle dan juga wave. Termasuklah juga as well as in subatomic particle. Kalau dalam particle ada lagi tak zarah yang lebih kecil pada atom? Ada. Subatom kita panggil, iaitu adanya elektron, adanya proton dan ada neutron. Yang dia kaji itu ialah elektron. Tapi sebenarnya proton dan neutron juga boleh menunjukkan ciri partikel dan juga wave. Itu yang nak cakap ni. Jadi semua objek boleh menunjukkan sifat partikel dan juga wave. Light energy E. Light energy. Bila kita kata energy, simbol dia E lah. Is transmitted in energy packet known as photon. Packet energy, nama dia kita panggil photon. Di photon ini mula-mula dikeluarkan oleh siapa? Idea ni ialah idea Einstein. Iaitu Einstein menggunakan formula daripada Max Planck. E sama dengan HF, where H is the Planck constant. Kita tak panggil Einstein constant sebab bukan Einstein yang keluarkan formula tu. Yang keluarkan formula E sama dengan HF ni ialah Max Planck. Jadi H tu refer kepada Planck constant. Jadi cuma Einstein kata cahaya itu dia ada photon. Photon itu ialah packet energy. Dia dalam bentuk bungkusan energy. Bukan continuous energy. It's a discrete energy, a particular amount of energy. Okay. For electromagnetic wave, the relationship between the wave speed c with the wavelength lambda is C sama dengan F lambda, iaitu daripada formula ni lah, V sama dengan F lambda, cuma V kita tukar jadi C sebab merujuk kepada electromagnetic wave, where electromagnetic wave dia bergerak dengan speed yang sama dengan speed of light. Jadi speed of light kita guna simbol dia C, so kita tukar C kepada C, kita tukarlah dekat V tu kita tukar pada C lah, C sama dengan F lambda. So jadi F sama dengan C over lambda, so kita dapatlah formula E sama dengan HC over lambda. Sebenarnya formula dia apa dia? Sebenarnya formula dia ialah formula daripada Max Planck lah, HF. Jadi kita tukar F tu kepada C over lambda. So dia jadi HC over lambda. Problem solving for photon energy and power. Okay, energy for one photon kita kira guna E sama dengan HF. Assuming that n photon. Jadi kalau kita ada n photon, tu kalau satu photon, one photon, E sama dengan HF lah. Assuming that n photon are being emitted per second. N photon are being emitted per second. Dalam satu second tu ada n photon yang telah dipancarkan. Dan photon power is the rate of energy emitted, which is the total energy transfer per second is given by P. Power ni kalau kita ingat balik formula dia, power ialah energy over time. Energy sama dengan HF bahagi dengan time. Kan? Tu formula power lah. Jadi bila dia kata N tu apa dia? Dia kata N tu ialah power. N is the photon are being emitted per second. N ialah photon emitted per second. Oh, sorry.
Assuming that n photons are being emitted per second, then photon power P, which is the total energy per second, is P sama dengan NHF. For P, E sama dengan P darab T lah. Okay. E sama dengan P darab T. So, P sama dengan E over T. Jadi, P tu dia jadi E tu ialah HF. So, darablah dengan N. N tu ialah number of photon emitted per second. Dia per second lah. Sebab dia bagi dengan T tu kan. So, kalau satu photon, N sama dengan 1. So, dia jadilah formula P sama dengan NHF. NHF. Dan F tu ialah C over lambda. So, jadilah P sama dengan NHC over lambda. Power is given by E over T. E tu ialah energy. HF over T. Jadi, number of photon per unit time. So kita pun tukarlah. N ialah number of photon per time. So, tak adalah per time sebab N tu dah mewakili per unit time. So, dia jadi NHF for the power of photons. Photon power. Okay, habislah cerita dia. So, kita pun tengok contoh. A 50 watt lamp emits red light. Wavelength lambda 7.0 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay. What is the number of photon emitted per second? Maknanya dia tanya nilai N lah. So, cara nak jawab, pertama sekali kita nak tahu apa benda yang kita nak kena kira. Number of photon emitted per second iaitu N. Apa maklumat dia bagi? Dia bagi lambda. Dia bagi power 50 watt. Planck constant kita kena hafal. Dan speed of light kita kena hafal. So, apa formula yang kita nak guna yang melibatkan number of photon per second ni? Kita guna formula power. Power ialah NHF. Asalnya ialah P sama dengan NHF. Tapi disebabkan F tu kita boleh ubah lagi kepada C over lambda. So, dia jadilah NHC over lambda. So, dapatlah yang ni. So, kita pun nak cari N. Kita pun pindahkanlah lambda H dengan C ke sebelah. So, dia jadilah P lambda over HC. So, kita gantilah nilai ada. Seberapa power dia? Power dia 50 watt. Berapa lambda dia? Lambda dia ialah 7.010⁻7 meter. Pastikan dia SI unit lah. Berapa nilai H? Ni nilai H 6.63 10⁻34. Berapakah C? Speed ialah speed of light. 3 kali 10⁻8. Jadi, bila kita kira, kita dapat 1.76 times 10 to the power of 20 per second. Okay, de Broglie wavelength, wave particle duality, de Broglie principle, lambda H over P, where P is the momentum. Momentum you can calculate by using the formula of MV. Wave property of matter, de Broglie wave of matter wave. Wave property of matter, maknanya nak cerita particle tu boleh menunjukkan karakteristik of wave. Photon energy, photon energy kita akan kira guna formula E sama dengan HF. Photon energy ni ialah quantum energy of light. Photon ni refer kepada light. Photon power P, power P and HF, N tu refer kepada number of photon emitted per second. Per second, energy per second. Experimental evidence wave particle, wave yang double slit. Jadi orang pertama yang buktikan bahawa cahaya itu adalah bercirikan wave ialah Young's. Thomas Young, di mana dia buat eksperimen yang double slit untuk mengkaji pasal interference of light. Jadi Young juga kaji pasal diffraction of light, particle photoelectric effect, Compton effect. Okey, itu sekadar pengetahuan tambahan lah. Photon ialah elektron dan juga light. Photon itu terhasil daripada elektron yang bertukar kepada light. Itulah photon. Wave particle duality, dia bercirikan sebagai wave dan juga particle. All electromagnetic spectrum, daripada gamma ray sampai pada radio wave, dia menunjukkan ciri wave and particle duality tu. Subatomic pun sama juga, termasuklah neutron dan juga proton juga menunjukkan sifat wave particle duality.
Cuma bagi objek yang mass dia besar, kita susah nak kaji pasal dia punya wave, ciri-ciri wave, sebab lambda dia akan jadi sangat-sangat pendek. Jadi susah kita nak ukur lambda untuk mass yang besar. So dalam ni ada example 2, ada example 3 dan ada formative practice. Jadi awak boleh tengok sendirilah macam mana cara dia selesaikan jawapan tu, masalah tu. Jadi itu sahaja untuk 7.1. Jadi habislah 7.1. So next nanti kita akan sambung dengan 7.2. So study lah apa yang cikgu cerita kat sini. Jadi cikgu berhenti situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.